Okey, kita sambung kepada persoalan kajian. Dalam setiap kajian, perlunya ada persoalan yang perlu kita rungkai satu persatu. Dalam kajian ini, saya menyusun 4 persoalan yang akan saya jawab di dalam kajian ini. Yang pertama, apakah strategi dan fikrah Imam Hasan al-Banna dalam membina kembali harakah Islam selepas kejatuhan khilafah Islam yang terakhir? Yang kedua, apakah yang menyebabkan kejatuhan khilafah Islam pada tahun 1924? Yang ketiga, apakah kesan pemikiran Imam Hasan al-Banna terhadap gerakan dakwah di negara ini, terutamanya di universiti? Dan yang keempat, bagaimana metodologi dakwah yang perlu digunakan di kalangan mahasiswa dan di kalangan pelajar di universiti? Seterusnya, dalam setiap kajian, perlunya ada objektif kajian yang menyusun gerak kerja dan tujuan kajian ini. Di dalam kajian ini, saya telah menyusun 3 objektif kajian. Yang pertama, mendalami dan menyelami fikrah pemikiran Syahid Imam Hasan al-Banna di dalam uslub, manhaj dan pendekatan dakwah. Yang kedua, mengesan punca sebenar kejatuhan Islam dan mengetahui keberkesanan usaha Imam Hasan al-Banna kepada dunia selepas kejatuhan khilafah Islam yang terakhir. Dan yang ketiga, mengkaji dan mengesan kesan dan penerimaan dakwah Islam di kalangan mahasiswa, terutamanya di Universiti Sultan Azlan Shah. Metodologi kajian. Yang dalam setiap kajian akan ada metodologi kajian tersendiri yang digunakan oleh setiap pengkaji. Dalam kajian ini, yang pertama, saya telah menggunakan metodologi pengumpulan data, iaitu dalam metodologi pengumpulan data telah ada 3 pecahan cara pengumpulan data. Yang pertama, kajian perpustakaan. Saya telah pergi mengkaji, mencari buku-buku, karya-karya dan kajian-kajian lama di universiti, di perpustakaan universiti, iaitu Perpustakaan Raja Ashman Shah, di Perpustakaan Awam Kuala Kangsar, dan juga buku-buku yang saya memang dah ada di rumah. Yang kedua, kajian luar, iaitu soal statistik. Saya telah jalankan penyelidikan terhadap beberapa orang pelajar di Universiti Sultan Azlan Shah, dan disebabkan PKP, saya telah melakukan kajian secara online dengan menggunakan Google Form. Dan yang ketiga, kajian sejarah. Saya mengkaji dan menyelidik berkaitan sejarah bagaimana kejatuhan khilafah Islam terjadi dan bagaimana Imam Hasan al-Banna menubuhkan gerakan Islam yang dinamakan Ikhwanul Muslimin. Sebenarnya, metodologi yang kedua ialah metodologi analisis. Dalam metodologi analisis ini, saya menggunakan ada 3 pecahan. Yang pertama, metod induktif. Dalam metod induktif ini, penyelidik akan mengumpul data-data, maklumat dan cara berfikir untuk mencari bukti serta membuat kesimpulan. Dan yang kedua, metod didaktif. Dalam metod didaktif pula, saya telah menganalisis data-data yang saya telah dapat di perpustakaan dan data-data yang saya dapat melalui soal sidik, dan saya akan gunakan data ini untuk membuat rumusan mengenai tajuk kajian, iaitu Imam Hasan al-Banna, fikrah harakah Islam selepas kejatuhan khilafah Islam dan penerimaan serta kefahaman dakwah di kalangan pelajar mahasiswa di universiti.
Dan yang ketiga adalah metod komparatif, iaitu metod terakhir yang digunakan oleh saya adalah untuk mengumpul semua data dalam metod komparatif dan digunakan untuk membuat kesimpulan. Okey. Seterusnya kita akan uh, ke kita akan ke kajian terdahulu yang telah saya ambil. Kajian terdahulu saya telah pecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama, kajian tentang kejatuhan khilafah Islam. Dan yang kedua, kajian tentang dakwah. Serta yang ketiga, kajian tentang Imam Hasan Al-Banna. Okey, yang pertama tentang kejatuhan khilafah. Yang pertama saya menyelidik melalui buku Kejatuhan Kerajaan Turki Osmaniyah, satu analisis ke atas peranan gerakan Wahhabiyah. Buku ini menerangkan adakah kejatuhan Khilafah Utsmaniyah ini disebabkan oleh gerakan Wahhabiyah di negara di tanah Arab, iaitu di Mekah, negara Saudi. Dan pengkaji telah mendapati bahawa mungkin gerakan Wahhabiyah adalah salah satu faktor kejatuhan Khilafah Utsmaniyah, namun bukanlah faktor utama yang menyebabkan kejatuhan. Dan perbincangan itu lebih panjang di dalam buku itu, faktor kejatuhan Khilafah Utsmaniyah, kesan yang telah diberi oleh gerakan Wahhabiyah ini, dan kesan daripada Saudi ini terjejas sehingga ke Turki dan menyebabkan umat Islam berpecah. Dan seterusnya, di Turki pula adanya Mustafa Kemal Atatürk yang membawa ideologi sekular, maka jatuhnya Turki Utsmaniyah. Seterusnya saya mengambil kajian daripada jatuhnya sebuah tamadun, menyingkap sejarah kegemilangan dan kehancuran empayar khilafah Islam, yang ditulis oleh Muhammad Nur Hakim dan diterbit oleh PTS Production. Kajian ini pula menceritakan dari permulaan pembentukan negara Islam yang pertama, negara Madinah, yang diasaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jatuhnya kerajaan Islam yang terakhir, iaitu kerajaan Turki Utsmaniyah. Di dalam kajian ini, beliau menyatakan tentang sebab kejatuhan sebuah empayar kerajaan Islam dan menceritakan fakta sejarah seperti sejarah kerajaan Islam, kerajaan sekularisme dan faktor-faktor yang menyumbang kepada kejatuhan khilafah itu sendiri. Kajian ini menyatakan ibrah, iaitu pengajaran yang perlu diambil dari setiap sejarah yang telah lampau. Walaupun ianya hanya sejarah, namun perlu dijadikan sebagai pengajaran buat semua umat Islam. Sini dia menegaskan sejarah, walaupun hanya dikatakan itu adalah sesuatu yang berlaku pada masa lampau, namun itu adalah sesuatu yang amat penting. Memang kita dengar ramai orang tidak minat sejarah, tapi sejarah adalah, kata ilmuwan, sejarah akan berulang. Maka ambillah ibrah dari setiap sejarah, dan kita boleh nampak sendiri jika kita mendalami sejarah memang seronok. Seterusnya, yang kedua, di bawah kajian fikrah Imam Hasan Al-Banna dan dakwah Islam. Yang pertama saya ambil daripada buku Hasan Al-Banna, Perjuangan yang Belum Selesai, ditulis oleh Abdul Latif Talib pada tahun 2013, yang diterbit oleh PTS Litera Publication.